Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan teori kerelatifan Einstein. Jadi Einstein dia popular kerana dua teori dia, iaitu yang pertama adalah teori kerelatifan khas dan yang kedua adalah teori kerelatifan am. Antara kedua-dua teori ini, teori yang pertama ini lebih mudah untuk difahamilah, iaitu teori kerelatifan khas. Bahkan pelajar-pelajar sekolah pun boleh faham teori kerelatifan khas ini dengan mudah. Jadi macam mana kita nak faham teori kerelatifan khas? Untuk kita faham dengan lebih lanjut, kita perlu lihat terlebih dahulu berkenaan dengan dua postulat yang membina teori kerelatifan khas ini. Postulat yang pertama menyatakan bahawa semua hukum fizik adalah sama untuk semua pemerhati dalam kerangka inersia. Postulat yang kedua pula menyatakan bahawa dalam mana-mana kerangka inersia, halaju cahaya sentiasa sama, iaitu 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi kita akan fahamkan terlebih dahulu berkenaan dengan postulat yang pertama, iaitu semua hukum fizik adalah sama untuk semua pemerhati dalam kerangka inersia. Jadi kita lihat dahulu bahagian yang pertama, iaitu semua hukum fizik. Semua hukum fizik ini maksudnya semua hukum yang kita dah belajar, seperti prinsip Archimedes, prinsip Bernoulli, prinsip Pascal, segala hukum Boyle, hukum Charles, hukum Faraday, semua itu terpakai untuk semua kerangka inersia. Dan daripada bahagian yang kedua, iaitu kerangka inersia, pemerhati dalam kerangka inersia, maksudnya adalah pemerhati yang bergerak pada halaju malar dan dia tidak memecut ataupun dia tidak pusing ke kiri dan ke kanan. Jadi itu maksudnya pemerhati dalam keadaan kerangka inersia. Dia tidak berputar ataupun dia tidak memecut. Manakala postulat yang kedua pula menyatakan bahawa halaju cahaya adalah sama untuk semua kerangka inersia. Postulat pertama ini sebenarnya dah ada pun sebelum daripada Einstein, sebab Galileo Galilei pun telah mengeluarkan postulat yang sama. Tapi Einstein popular kerana postulat dia yang kedua, iaitu kelajuan cahaya adalah sama untuk semua pemerhati dalam kerangka inersia. Jadi kita ambil contoh yang mudah untuk kita faham. Bayangkan kita ada sebuah kereta yang bergerak pada halaju 10 meter per saat. Kemudian kita ada lagi satu kereta bergerak pada 10 meter per saat di sebelah dia. Apa yang pemerhati dalam kereta pertama akan nampak adalah kereta yang di sebelah dia itu akan bergerak pada halaju 20 meter per saat. Jadi kita boleh katakan pemerhati dalam kereta yang pertama itu dinampak kereta yang kedua bergerak pada halaju 20 meter per saat. Jadi ini berkenaan dengan kerelatifan, iaitu halaju itu adalah relatif antara satu sama lain. Tapi masalahnya datang apabila kita mengambil postulat yang kedua daripada kerelatifan Einstein yang menyatakan bahawa halaju cahaya itu malar tidak kira daripada mana-mana perspektif pemerhati kerangka inersia. Kita ambil situasi daripada contoh yang pertama tadi. Kereta yang pertama bergerak pada halaju 10 meter per saat dan kereta yang kedua bergerak pada halaju cahaya. Jadi daripada sudut pandang pemerhati dalam kereta yang pertama, pemerhati dalam kereta yang pertama sepatutnya berdasarkan apa yang kita rasakan secara logik, halaju kereta yang kedua tadi adalah halaju cahaya tambah dengan halaju kereta yang pertama, iaitu 10 meter per saat. Jadi sepatutnya halaju cahaya yang dilihat oleh pemerhati yang pertama adalah 300 juta meter per saat tambah dengan 10 meter per saat. Itu adalah apa yang dia nampak. Tapi ini bercanggah dengan postulat Einstein yang menyatakan bahawa halaju cahaya sentiasa malar 300 juta meter per saat dalam semua kerangka. Jadi kalau kita disuluh oleh cahaya dan kita bergerak pada laju apa sekalipun, halaju cahaya itu tetap 300 juta meter per saat. Dan daripada situasi ini muncullah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan teori kerelatifan Einstein yang menyebabkan kita teruja. Sebagai contoh, dilasi masa, dan yang kedua adalah pengecutan panjang. Kedua-dua fenomena ini kita akan lihat dalam video yang seterusnya. Dan setakat itu sajalah untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.